Selamat pagi semua, terutama kepada Profesor Dr. Azizi Abdul Aziz, pensyarah kita untuk subjek ini, rakan-rakan sekumpulan saya, rakan-rakan seperjuangan di KK, Sibu dan Kuching. Selamat pagi, salam sejahtera. Okey, kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Mbah Ana Lanting, Boni Anak Melana, Mary Ana Langit, Asmila binti Meliki dan Yanti Anta Jimbun. Okey, untuk pengenalannya, kumpulan kami telah memilih Sarawak Energy Berhad atau SEB sebagai organisasi yang dikaji. Agenda pembentangan kami nanti adalah seperti pembentangan SEB, isu-isu strategik di SEB, isu teknostruktur di SEB, isu proses manusia, isu sumber manusia dan juga cadangan penyelesaian untuk SEB. Sarawak Energy Berhad merupakan sebuah syarikat milik penuh Kerajaan Negeri Sarawak yang bertanggungjawab dalam pembangunan, penjanaan dan pembekalan tenaga elektrik di seluruh negeri Sarawak. SEB ditubuhkan secara rasminya pada tahun 1932 sebagai Sarawak Electrical Supply Company Limited, dan SEB telah melalui beberapa transformasi korporat sebelum menerima nama dan struktur semasa pada tahun 2012. Dengan misi untuk menjadi peneraju tenaga mampan di Asia Tenggara, SEB memainkan peranan penting dalam merancangkan pembangunan sosio-ekonomi Sarawak melalui inisiatif tenaga boleh diperbarui seperti empangan hidroelektrik dan sistem grid bersepadu. Dari segi perspektif akademik, SEB ini sering dijadikan kajian kes dalam bidang pengurusan strategik, dasar tenaga dan juga pembangunan mampan. Saat ini, antara projek-projek utama SEB adalah empangan Bakun yang merupakan salah satu empangan hidroelektrik terbesar di Asia Tenggara dengan kapasiti 2,400 miliwatt yang menjadi tulang belakang bekalan tenaga di Sarawak. Yang keduanya adalah empangan Murum, yang ini empangan kedua terbesar di Sarawak dengan kapasiti 944 miliwatt yang menyokong pembangunan koridor tenaga boleh diperbarui Sarawak, SCORE. Okey, yang ketiga adalah projek Baleh, dan projek hidroelektrik ini berkapasiti 1,285 miliwatt yang sedang dalam pembinaan untuk menyokong pertumbuhan industri dan ekspor tenaga oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Ini adalah gambaran keseluruhan isu pembangunan organisasi di SEB, iaitu isu strategik, isu teknostruktur, isu sumber manusia dan juga isu proses manusia. Okey, dalam isu strategik, kita akan bincangkan keseimbangan pembangunan dan kelestarian, strategi ekspor tenaga serantau dan juga tabir urus korporat dan ketelusan. Dalam isu teknostruktur pula, kita akan bincangkan struktur organisasi berhierarki, sistem teknologi yang ketinggalan zaman dan juga integrasi sistem digital yang lemah. Untuk isu sumber manusia, kita akan bincangkan juga tentang kekurangan tenaga kerja mahir bertempatan, kadar pusingan ganti pekerja yang tinggi dan sistem penilaian prestasi yang lemah di SEB. Manakala untuk isu proses manusia, kita akan menyentuh tentang budaya organisasi tradisional, komunikasi dalaman tidak efektif dan juga jurang antara pekerja teknikal dan pentadbiran yang terdapat di SEB. Okey, itu saja untuk saya. Saya serahkan kepada rakan seterusnya untuk pembentangan kami. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan mengupas secara menyeluruh tentang cabaran dan penyelesaian dalam pembangunan organisasi Sarawak Energy Berhad, khususnya berkaitan isu strategik, teknostruktural, proses manusia dan sumber manusia yang dihadapi dalam usaha mentransformasi organisasi ini. Sarawak Energy Berhad menghadapi cabaran besar untuk menyeimbang pembangunan tenaga dengan pemeliharaan alam sekitar dan hak komuniti pribumi. Projek hidroelektrik berskala besar seperti Baku, Murum dan Baleh telah mencetuskan kontroversi melibatkan penempatan semula komuniti asal, degradasi ekologi hutan hujan, tekanan daripada NGO alam sekitar. Menurut Bryson 2018, penyelesaian kepada konflik ini memerlukan perancangan strategik yang inklusif.
yang mengambil kira kepentingan semua pihak berkepentingan. Oleh itu, penglibatan komuniti tempatan dan badan bukan kerajaan adalah kritikal untuk memastikan setiap projek dilaksanakan dengan tanggungjawab sosial dan kelestarian sebagai teras. Dalam usaha transformasi organisasi, SEB berhadapan dengan pelbagai isu teknostruktural yang memberi kesan langsung kepada kecekapan operasi dan inovasi. Terdapat 3 komponen utama yang menjadi halangan kepada pembangunan teknostruktural syarikat ini. Pertama, struktur organisasi berhierarki yang bersifat birokratik. Struktur ini menyebabkan aliran komunikasi antara jabatan menjadi lambat dan membataskan keupayaan untuk membuat keputusan kritikal secara pantas. Dalam era persaingan global yang menuntut ketangkasan organisasi, pendekatan hierarki ini dilihat sebagai kurang sesuai. Kedua, kebergantungan kepada sistem lama atau legacy sistem masih ketara dalam banyak jabatan SEB. Sistem ini sukar diintegrasikan dengan teknologi baru, menyebabkan banyak proses masih dilakukan secara manual dan berulang. Hal ini jelas memberi impak kepada produktiviti dan kecekapan kerja. Ketiga, transformasi digital yang terbantut. Walaupun SEB mempunyai aspirasi untuk melaksanakan sistem grid pintar dan otomasi kerja, pelaksanaan terganggu akibat kekurangan kesediaan teknologi dalaman dan penggantungan tinggi kepada vendor luar. Ini menimbulkan isu keberdayaan teknologi yang lestari untuk jangka panjang. Menurut Dennison 2000, struktur organisasi yang berkesan perlu sejajar dengan strategi syarikat. Justru penyesuaian struktur dan sistem teknologi SEB adalah satu keperluan kritikal bagi menjamin daya saing masa hadapan. Bagi slide seterusnya, dalam usaha ke arah transformasi organisasi yang mampan, proses manusia di Sarawak Energy Berhad memainkan peranan penting dalam membentuk budaya kerja dan komunikasi yang efektif. Namun begitu, masih terdapat beberapa cabaran yang menghambat usaha ke arah kematangan organisasi. Pertama, dari segi budaya organisasi. Kita dapat lihat bahawa SEB masih mengekalkan proses kerja tradisional yang berasaskan hierarki dan kawalan atas bawah. Pendekatan ini menyukarkan penerapan nilai kolaboratif dan semangat inovasi. Kesukaran untuk beralih kepada budaya kerja yang lebih dinamik juga berlaku, di mana kaki tangan tidak dilatih atau digalakkan untuk berkomunikasi secara terbuka atau berkongsi idea secara rentas jabatan. Tambahan pula terdapat keengganan untuk mengambil risiko dalam kalangan pekerja yang menyebabkan inovasi terhad kepada lapisan pengurusan tertentu sahaja. Kedua pula, dari sudut komunikasi dalaman, terdapat jurang komunikasi yang ketara antara jabatan, terutamanya antara staf teknikal dan pentadbiran, yang menyebabkan maklumat tidak sampai secara menyeluruh. Kekurangan platform komunikasi yang interaktif atau saluran rasmi untuk perkongsian maklumat telah menyumbang kepada budaya kerja yang terasing. Jurang pemahaman dan perbezaan bahasa kerja turut menjejaskan penyelarasan operasi. Menurut pandangan Kota 2012, untuk perubahan organisasi berjaya, kita memerlukan kepimpinan yang kuat, komunikasi yang jelas dan penglibatan menyeluruh dari semua peringkat kaki tangan. Oleh itu, pembinaan budaya kerja yang adaptif dan komunikasi berkesan adalah asas untuk membentuk organisasi yang resilient dan berdaya saing. Dalam usaha memperkukuh kapasiti tenaga kerja, SEB berhadapan dengan isu kritikal iaitu kekurangan tenaga kerja mahir tempatan, khususnya dalam sektor teknikal dan kejuruteraan tenaga boleh diperbaharui. Statistik menunjukkan bahawa hanya 38% tenaga kerja teknikal SEB berasal dari Sarawak, manakala 62% selebihnya masih bergantung kepada bakat luar dari semenanjung Malaysia serta luar negara. Situasi ini memperlihatkan jurang besar dari segi kebolehan tempatan untuk memenuhi keperluan industri tenaga moden. Salah satu punca ialah ketidakpadanan antara kurikulum pendidikan institusi
tempatan dengan keperluan sebenar industri. Graduan dari Sarawak sering didapati belum cukup bersedia dari segi kemahiran teknikal dan pendedahan kuadran teknologi untuk terus diserap kepada operasi SEB secara efektif. Isu ini bukan sahaja menyentuh aspek kebolehpasaran graduan, tetapi juga mengancam keberdayaan jangka panjang SEB dalam membina ekosistem tenaga mampan yang bertunjangkan tenaga kerja lokal. Oleh itu, penyesuaian kurikulum, latihan industri, berstruktur dan pembangunan bakat tempatan adalah antara penyelesaian utama yang diberi keutamaan. Okey, untuk pemandangan terakhir saya, dalam aspek pengurusan sumber manusia, Sarawak Energy Berhad SEB sedang menghadapi cabaran ketara dalam pengekalan bakat dan pembangunan laluan kerjaya, khususnya kalangan profesional muda. Hasil tinjauan dalaman SEB pada tahun 2021 mendedahkan beberapa isu utama yang menjejaskan kepuasan kerja kekitangan, antaranya laluan kerjaya yang tidak jelas menyebabkan kekeliruan terhadap hala tuju profesional. Peluang pembangunan profesional yang terhad menjadikan staf kurang motivasi untuk meningkatkan kemahiran dan kepakaran. Tekanan kerja yang tinggi tanpa ganjaran atau imbuhan yang setimpal mewujudkan rasa tidak seimbang antara beban kerja dan penghargaan. Impak daripada isu-isu ini dapat dilihat melalui kadar keluar masuk kerja turnover rate yang tinggi, terutamanya dalam kalangan profesional muda. Mereka cenderung meninggalkan SEB untuk mencari peluang kerja yang lebih menarik dan kompetitif di semenanjung Malaysia atau di luar negara. Situasi ini memberi isyarat jelas bahawa SEB perlu memperkukuh strategi pembangunan kerjaya serta mencipta persekitaran kerja yang lebih menarik agar bakat tempatan dapat dikekalkan dan diteruskan berkembang bersama organisasi. Sekian saja untuk pembentangan saya pada hari ini dan saya serahkan kepada rakan saya seterusnya. Sekian, terima kasih. Slide yang seterusnya iaitu cadangan penyelesaian bagi isu strategik. Cadangan yang pertama, perancangan strategi eksklusif. Ini melibatkan semua pemegang taruh termasuk komuniti tempatan dan juga NGO dalam proses perancangan projek tenaga baru. Cadangan yang kedua iaitu program tanggungjawab sosial korporat. Ini dapat memperkukuhkan lagi inisiatif CSR yang memberi manfaat langsung kepada komuniti terjejas oleh projek hidroelektrik. Cadangan yang ketiga, tabir urus korporat. Tabir urus korporat ini dapat meningkatkan ketelusan dan juga dalam laporan serta komunikasi dengan pihak berkepentingan mengenai impak projek. Cadangan penyelesaian bagi isu teknostruktural yang pertama, penyusunan semula struktur organisasi. Penyusunan semula ini beralih daripada struktur berhierarki kepada struktur yang lebih mendata ataupun flex struktur untuk mempercepatkan aliran maklumat dan pengambilan keputusan. Cadangan yang kedua, pendigitalan sistem operasi. Ini dapat melaburkan dalam sistem Enterprise Rescue Planning ataupun ERP, sistem pemantauan tenaga automatik dan juga sistem pengurusan data berasaskan awan. Cadangan yang ketiga, pelaksanaan Lean Management. Ini dapat mengenal pasti dan juga dapat mengurangkan perbaziran proses serta meningkatkan kecekapan sistem kerajaan melalui pemetaan proses semula ataupun boleh dipanggil re-engineering. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa halangan pelaksanaan intervensi teknostruktural. Yang pertama, penolakan perubahan. Ini disebabkan pekerja SEB yang telah lama berkhidmat mungkin berasa tidak selesa ataupun perubahan struktur kerja dan penggunaan sistem baharu kerana ketidakpastian dan ketakutan terhadap kehilangan kerja. Halangan yang kedua, kekurangan kemahiran digital. Ini kerana jurang kompetensi digital yang ketara, terutama di peringkat pertengahan dan akar umbi, menyukarkan pelaksanaan transformasi digital secara menyeluruh. Halangan yang ketiga, kekangan kewangan. Ini kos dapat melaksanakan transformasi digital dan latihan kaki tangan adalah sangat tinggi. Dan sebagai GLC,
SEB mungkin bergantung kepada bajet tahunan yang telah ditetapkan. Seterusnya, iaitu kaedah penambahbaikan isu teknostruktural. Kaedah yang pertama iaitu pelan latihan berstruktur. Pelan ini dapat membangunkan pelan latihan berasaskan kompetensi yang fokus kepada kemahiran digital, pengurusan perubahan dan pemikiran strategik. Kaedah yang kedua dapat memperkasakan inovasi. Hal ini kerana dapat menyediakan insentif dan pengiktirafan bagi kaki tangan yang menunjukkan prestasi yang baik dalam penyesuaian teknologi dan juga cadangan penambahbaikan. Kaedah yang ketiga, strategi pengurusan perubahan. Strategi ini dapat melaksanakan pendekatan counter 8 step change model untuk menguruskan peralihan organisasi secara sistematik. Kaedah yang terakhir iaitu kolaborasi awam dan swasta. Hal ini dapat menyalurkan kerjasama yang strategi dengan institusi pengajian tinggi dan syarikat teknologi swasta untuk menyediakan latihan serta memindahkan teknologi. Cadangan penyelesaian bagi isu proses manusia. Cadangan yang pertama, program pembangunan kepimpinan. Program ini dapat berperingkat dapat membentuk kemahiran teknikal dan juga interpersonal dengan penglibatan pemimpin kanan untuk membimbing bakat muda. Cadangan yang kedua, SR Analytic. Ini dapat menggunakan sistem HRIS dan analitik tenaga kerja untuk mengenal pasti trend, prestasi dan juga jurang latihan dengan lebih objektif. Cadangan yang ketiga, plan penggantian. Dapat mengenal pasti calon pemimpin masa hadapan dengan jelas serta menyediakan mereka dengan pengalaman kritikal melalui pelan penanganan individu ataupun IDP. Cadangan yang terakhir, komunikasi dalaman. Komunikasi ini dapat mewujudkan sistem komunikasi dua hala seperti town hall digital, forum pekerjaan dan juga aplikasi komunikasi dalaman dan pelbagai bahasa tempatan. Terima kasih. Sekarang saya akan membentangkan halangan pelaksanaan intervensi proses manusia. Pertama, budaya organisasi tradisional. Sebagai syarikat berkaitan dengan kerajaan, GLC, SEB mempunyai struktur birokrasi yang boleh menghalang inovasi dalam pengurusan sumber manusia. Kedua, rintangan daripada kaki tangan. Pegawai kanan atau pekerja lama mungkin berasa terancam dengan sistem baharu seperti penilaian prestasi berasaskan data atau pelan penggantian. Dan yang ketiga, kekangan sumber. Program pembangunan kepimpinan atau teknologi HRIS memerlukan pelaburan yang besar dan kadangkala tidak dianggap sebagai keutamaan berbanding projek fizikal tenaga. Kaedah penambahbaikan isu proses manusia. Pertama, membina budaya organisasi yang adaptif. Latihan kesedaran budaya dan pengurusan perubahan secara berkala dengan kepimpinan menunjukkan contoh yang baik melalui leadership by example. Kedua, pendekatan berperingkat. Melaksanakan program baru secara pilot projek dahulu sebelum diperluas untuk menilai keberkesanan dan membuat penyesuaian yang perlu. Ketiga, penglibatan berasaskan kolaborasi. Mengadakan bengkel bersama pekerja untuk mereka bentuk sistem komunikasi atau latihan secara bersama agar mereka rasa dihargai dan memiliki sense of ownership. Dan yang keempat, perkongsian strategi. Menjalinkan kerjasama dengan universiti tempatan seperti UNIMAS dan Swinburne Sarawak dalam membangunkan program latihan kepimpinan atau penyelidikan HR strategi. Cadangan penyelesaian isu sumber manusia. Pertama, pembangunan bakat tempatan. Melatih dan membangun tenaga kerja tempatan melalui program latihan industri, latihan sambil kerja apprenticeship dan program persijilan profesional melalui Akademik Tenaga Sarawak. Kedua, perancangan penggantian dan kepimpinan. Mewujudkan strategi perancangan penggantian bagi mengenal pasti dan membangunkan pekerja tempatan untuk mengisi jawatan kritikal melalui pemetaan laluan pekerjaan dan bimbingan mentoring. Ketiga, kerjasama institusi pendidikan. Menjalin kerjasama strategi dengan universiti tempatan seperti UNIMAS dan UTS untuk menyelaraskan kurikulum dengan keperluan industri tenaga melalui program industri in campus. Dan yang keempat, penambahbaikan sistem ganjaran.
menstruktur semula sistem ganjaran dari segi kewangan dan bukan kewangan seperti pengiktirafan prestasi, fleksibiliti waktu kerja, dan sokongan kesihatan mental. Halangan pelaksanaan intervensi sumber manusia. Pertama, ketidakcukupan dana. Program pembangunan bakat memerlukan pelaburan kewangan yang tinggi, terutamanya dalam penyediaan kemudahan latihan dan gaji untuk tenaga pengajar pakar. Kedua, lokasi geografi. Lokasi setengah loji jana kuasa SEB yang terletak di kawasan pedalaman menyukarkan logistik latihan secara fizikal dan menarik bakat dari luar. Ketiga, resentesi perubahan. Wujud kecenderungan untuk lebih selesa mengupah pekerja luar yang sudah berpengalaman membanding melabur dalam pembangunan jangka panjang pekerja tempatan. Dan yang keempat, kelemahan sistem penilaian. Sistem sedia ada mungkin tidak mampu menilai potensi pekerja tempatan secara adil dan tepat, menyebabkan mereka terpinggir dalam pelantikan jawatan tinggi. Kaedah penambahbaikan isu sumber manusia. Pertama, pendekatan berasaskan data. Menggunakan analitik sumber manusia bagi mengenal pasti keperluan latihan, prestasi pekerja dan potensi pengganti secara objektif melalui sistem HRIS. Kedua, teknologi e-pembelajaran. Memperkenalkan platform pembelajaran digital bagi latihan teknikal dan pengurusan untuk memudahkan akses terutama kepada pekerja di lokasi terpencil. Ketiga, pembangunan budaya pembelajaran. Menerapkan nilai pembelajaran berterusan dalam budaya organisasi dengan menganjurkan kursus dalaman berterusan dan memberi ganjaran kepada pekerja yang meningkatkan ilmu. Dan yang keempat, menanda aras dengan organisasi serantau. Membuat perbandingan amalan terbaik dengan organisasi seperti TNB atau PLN Indonesia dalam aspek pembangunan sumber manusia tempatan. Terima kasih Puan Mary. Di sini saya akan membentangkan tentang Akademi Tenaga Sarawak, iaitu Pusat Kecemerlangan. Di Akademi Tenaga Sarawak, iaitu latihan teknikal akan diberikan. Salah satu program latihan teknikal dalam bidang penjanaan hidroelektrik seperti pengurusan grid dan teknologi tenaga boleh diperbarui dengan pensijilan yang diiktiraf daripada industri. Kedua, pembangunan pengurusan, khusus kepimpinan, pengurusan projek dan kemahiran interpersonal untuk mempersiapkan pekerja teknikal menjadi pemimpin pada masa hadapan. Ketiga, iaitu inovasi dan penyelidikan. Pusat penyelidikan dan pembangunan untuk teknologi tenaga baharu dengan kerjasama universiti-universiti tempatan dan juga antarabangsa diperlukan. Transformasi digital di Sarawak Energy Berhad, iaitu sistem pengurusan tenaga pintar, implementasi sistem pemantauan dan pengurusan tenaga berasaskan IoT dan AI untuk meningkatkan kecekapan operasi dan mengurangkan gangguan bekalan. Kedua, automasi proses kerja, penggunaan robotic process automation iaitu RPA untuk mengautomasikan tugas berulang dan membebaskan pekerja yang fokus kepada kerja yang bernilai tinggi. Ketiga, analitik data dasar. Memanfaatkan data besar untuk membuat keputusan berasaskan bukti dalam pengurusan aset, perancangan kapasiti dan pengurusan permintaan. Keempat, itu aplikasi mudah alih. Aplikasi mudah alih akan membangunkan aplikasi untuk pelanggan dan pekerja bagi meningkatkan pengalaman pengguna dan kecekapan sesuatu operasi. Melalui syarikat dalam Sarawak Energy, iaitu terdapat perancangan penggantian dan pembangunan kepimpinan. Di peringkat pertama, iaitu kepimpinan eksekutif, terdiri daripada pengarah dan pengurus kanan. Kedua, pengurusan pertengahan, pengurus dan ketua jabatan. Ketiga, iaitu terdiri daripada penyelia dan pakar teknikal, iaitu jurutera kanan dan penyelia. Keempat, profesional muda, iaitu terdiri daripada jurutera dan eksekutif yang muda. Kelima, iaitu pelatih dan graduan baru, iaitu program latihan industri dan perantisan.
Perancangan penggantian yang berkesan memerlukan pemetaan bakat di setiap peringkat organisasi dengan pelan pembangunan yang jelas bagi mempersiapkan pemimpin pada masa hadapan. Energi juga ada menjalinkan kerjasama yang strategik dengan beberapa institusi pendidikan di dalam negara kita dan luar negara. Bagi penyelarasan tentang kurikulum, Sarawak Energy bekerjasama dengan universiti tempatan untuk menyelaraskan kurikulum dari bidang kejuruteraan dan teknologi dengan keperluan industri tenaga. Bagi program latihan dan industri pula, ia akan menawarkan program latihan industri yang berstruktur kepada pelajar-pelajar universiti dengan projek sebenar dan bimbingan daripada pakar-pakar industri tersebut. Bagi ketiga iaitu kerjasama penyelidikan. Sarawak Energy menjalankan projek penyelidikan bersama dalam bidang tenaga boleh diperbarui, kecekapan tenaga dan teknologi grid pintar. Seterusnya, ia juga menawarkan tentang program beasiswa. Beasiswa ditawarkan kepada pelajar-pelajar yang cemerlang dalam bidang berkaitan dengan tenaga dengan jaminan pekerjaan selepas tamat pengajian tersebut. Bagi kesimpulan pula iaitu ke arah pembangunan organisasi mampan. Pembangunan organisasi di salah sebuah syarikat Sarawak Energy Berhad yang kami pilih, ia memerlukan pendekatan yang holistik bagi menangani isu strategik, teknostruktural, proses manusia dan sumber manusia secara bersepadu. Melalui transformasi digital, pembangunan bakat tempatan dan budaya organisasi yang inovatif, Sarawak Energy Berhad dapat mengukuhkan kedudukannya sebagai peneraju tenaga yang mampan di Asia Tenggara. Kejayaan transformasi ini bergantung kepada komitmen kepimpinan, penglibatan semua pihak berkepentingan dan pelaksanaan intervensi yang berkesan dan berperingkat. Sekian saja pembentangan kumpulan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.